Okey, kita sambung semula. Okey, proses pembentukan kata dia ada 4. Yang pertama adalah pengakroniman. Okey, pengakroniman di mana ia telah disingkatkanlah. Okey, dia biasanya kalau akroniman ni dia akan ambil satu huruf pada satu huruf awal bagi setiap perkataan. Okey. Yang kedua adalah penggandaan. Ketiga apa lagi? Ketiga apa lagi? Pemajmukan, kalau ya, pemajmukan. Okey. Lepas tu satu lagi, okey. Ada 4 lah sebenarnya. Nanti korang rujuk baliklah 4. So kita tengok semula dalam nota. Okey, dia proses pembentukan kata ni dia ada 4. Okey, so sambil-sambil tu kita boleh buka buku kita lah. Okey. So kita tengok semula. Okey. Okey, dia ada 4 pengakroniman. Okey, lepas tu penggandaan. Okey, ada penerbitan. Okey. Dan yang keempat, dia membentuk kata tunggal. Okey. Bukan kata tunggal, kata majmuk. Kata majmuk. Okey. Jadi, untuk menjawab soalan 31 ni, okey, di mana dia menyatakan untuk proses pembentukan kata yang dialami oleh perkataan yang bergaris, maka dalam ayat pertama ni, okey, kita kena tumpukan pada yang telah digariskan. Okey, kita lihat pada ayat yang pertama. Okey, kaki tangan perhilitan sedang berusaha untuk menangkap seekor harimau lain yang masih bebas. Jadi yang difokuskan di sini adalah perhilitan. Okey, jadi perhilitan ni dia telah diambil daripada ataupun huruf-huruf dia ada perkataan asal dia. Maksud saya dia adalah nama panjang lah. Dia adalah kepanjangan. Maksudnya di sini adalah setiap satu frasa ataupun huruf telah diambil untuk menjadi singkatan. Okey, dia telah disingkatkan. Jadi jawapan yang kita boleh letakkan di sini adalah pengakroniman. Jadi pada ayat 1 kita tulis pengakroniman. Jadi sudah dapat 1 markah. Okey, itu yang pertama. Okey, pada ayat yang kedua, mangsa kemalangan itu mengucapkan terima kasih berkali-kali. Jadi yang diletakkan di sini adalah berkali-kali. Jadi sudah jelas di sini itu adalah penggandaan. Okey, jadi jawapan di sini adalah penggandaan. Okey, jangan jawab kata ganda sebab kata ganda tu dia adalah tata bahasa. Dia adalah morfologi. Jadi biasa kalau pembentukan kata ni kita kena rujuk kepada 4 tu saja. Jangan jawab kata ganda. Kalau jawab kata ganda dia salah. Kata ganda tu dia adalah satu bentuk kata. Yang ini proses. Okey? Proses dengan bentuk. Itu adalah dua perkara yang berbeza. Jadi walaupun jawapan kita, walaupun apa yang perkataan berkali-kali itu dia merupakan kata ganda, tapi dia tidak betul sebab soalan tu minta proses. Jadi kita kena menyatakan dia adalah penggandaan. Perkataan itu telah berlakunya proses, bukan sudah membentuk. Ya, jadi itu berbezalah antara dua perkara tu. Jadi harus pastikan jawapan yang kita kemukakan tu adalah betul dan tidak mengalami kesalahan lah pada jawapan yang kita letakkan tu. Okey. Seterusnya pada ayat yang ketiga, okey, orang yang pakar dalam hukum hakam agama saja yang wajar mengeluarkan pendapat tentang kekeliruan itu. Jadi yang digariskan di sini ataupun yang kita perlu fokuskan adalah hukum hakam. Okey, jadi jawapannya sama juga iaitu penggandaan. Okey. Penggandaan. Jadi kita dah dapat 3 jawapan di sini. Jadi dapatlah 1 markah, 1 markah dan 1 markah. Ingat
Sekiranya soalan tu dia nak minta kita untuk menyatakan proses pembentukan kata, jangan berikan jawapan dalam bentuk kata. Okey, di mana bentuk kata tu yang sudah menjadi tata bahasa lah. Okey, jadi jangan salah jawab. Okey, proses itu adalah di mana satu keadaan yang berlaku untuk membentuk. Dengan arti kata lain, on the way untuk membentuklah. Sementara kalau bentuk kata tu maksudnya sudah dibentuk, sudah terhasil. Jadi di sini kita jangan salah jawablah. Walaupun dia berkaitan, tapi tidak memenuhi ataupun tidak mematuhi kehendak soalan, dia akan jadi salah lah. Begitu ya. Okey. So setakat ni ada soalan nak tanya. Okey, kalau macam tu kita teruskan kepada soalan yang kedua. Okey. So kalau ada apa-apa nak tanya, tanya je. Jangan senyaplah. Okay? Kalau ada yang kurang faham di sini, bolehlah kita clarify lah persoalan daripada korang. Okey. Nah, sekarang ni barulah kita boleh jawab dalam bentuk kata. Yang tadilah bentuk kata. Okey. Tapi ni kita sebut dia sebagai golongan kata lah. Di sini barulah korang boleh jawab kata kerja, kata tugas, kata hubung, kata apa semualah. Jadi untuk yang soalan 31 itu jangan salah jawab sebab itu dia minta proses. Okey. Okey, so sekarang kita fokuskan kepada kepada soalan 32 ni. Okey. Soalan di sini dia nak minta kita untuk menyatakan apakah golongan kata bagi perkataan mengenai yang terdapat dalam ayat 1 dan ayat 2. Jadi dia minta kita untuk mentionkan perkataan mengenai. Jadi perkataan mengenai itu sudah ada dalam ayat 1 dan ayat 2. Jadi apa yang dia nak minta kita dekat sini ialah kita perlu menyatakan apakah dari segi bentuk kata yang digunakan dalam ayat itu. Kerana kedua-dua ayat itu dari segi penggunaan perkataan mengenai membawa maksud ataupun membawa fungsi yang berbeza-beza. Ya, membawa maksud ataupun fungsi yang berbeza-beza. Okey. Kalau perkataan mengenai ini dia sebenarnya dia adalah telah dibentuk ataupun telah dibentuk daripada dia dibentuk. Okey, kita letak di sini penambah mengenai. Perkataan mengenai. Mengenai itu dia adalah dasar daripada perkataan kena, di mana ia telah dibubuhkan imbuhan men-i. Jadi bila imbuhan men-i tambah dengan kata dasar kena, dia akan menjadi mengenai. Jadi pada kata dasar tersebut, kata dasar kena tu dia datangnya daripada kata kerja. Tapi dalam kedua-dua ayat ini dia digunakan dalam dua konteks yang berlainan. Maksudnya bila telah digunakan perkataan tersebut dalam ayat yang ditulis, ia boleh menjadi kata lain. Maksudnya dia tak semestinya dia akan menjadi kata kerja saja. Walaupun asalnya adalah kata kerja. Dia boleh menjadi sometimes dia boleh jadi kata sendi nama, dia boleh jadi kata hubung, dia boleh menjadi kata adjektif, bergantung daripada konteks ayat itu. Makanya kita kena melihat macam mana kita nak kenal pasti untuk menjawab soalan sebegini, apakah golongan kata bagi perkataan mengenai itu perkataan mengenai itu ataupun perkataan yang di-highlightkan yang soalannya seperti ini, kita kena baca daripada awal sehingga akhir. Kita kena melihat dari segi subjek dan juga predikat untuk mengenal pasti perkataan yang perkataan yang kamu bawakan dalam yang kamu bawakan dalam ayat itu, dia akan memberikan kesan lah dalam satu ayat tersebut. Faham
Okey, jadi kita melihat kita kena lihat pada ayat yang pertama. Okey. Okey, so kita fokuskan soalan dekat sini lah. Okey, perkataan mengenai. Sekejap saya kena reply jap message dulu. Okey, so kita sambung balik Okey. Okey, pada ayat yang pertama, dia masih tidak berpuas hati mengenai keputusan pengadil dalam perlawanan itu. Okey, dalam ayat yang pertama ini, okey, kita kena gariskan dahulu perkataan mengenai. Okey, untuk melihat sama ada perkataan tersebut dia berasal daripada golongan mana, okey, kita kena melihat daripada bahagian subjek, iaitu dia masih tidak berpuas hati, dan juga pada bahagian predikat, iaitu mengenai keputusan pengadil dalam perlawanan itu. Okey, jadi jawapan untuk ayat pertama ini, okey, kita letakkan dia sebagai kata sendi nama ataupun kata tugas. Okey, kata sendi nama ataupun kata tugas. Okey, kenapa jawapan dia adalah kata sendi nama ataupun kata tugas? Okey. Okey, kita ambil dia sebagai kata sendi nama lah. Ataupun kalau tak ingat apa itu kata sekiranya kita nak bubuhkan jawapan itu adalah kata sendi nama, kita letakkan dia sebagai kata tugas. Kerana kata tugas itu dia di bawah ataupun dia dipecahkan kepada beberapa kata yang lain seperti kata sendi nama. Kata sendi nama ni dia di bawah kata tugas. Okey. Okey, jadi kita balik semula kepada ayat yang pertama, mengenai. Okey, mengenai dia berfungsi sebagai kata sendi nama. Mungkin dia telah menggantikan kepada beberapa kata sendi lain yang digunakan. Contohnya adalah terhadap, okey, apa lagi? Di ataupun ke. Okey. Jadi perkataan mengenai ini dia boleh berfungsi juga sebagai golongan kata yang lain. Tidak semestinya dia berfungsi sebagai kata kerjalah. Ya betul, kata kerja. Okay, itu yang pertama. Jadi dia sudah dia mungkin telah menggantikan kata sendi nama yang lain. Jadi dia telah menggunakan perkataan itu sebagai kata sendi nama. Okay, itu yang pertama. Okey, yang kedua, batu yang dilontarkannya mengenai kepala seorang kanak-kanak yang lalu di situ. Okey, kita highlightkan perkataan mengenai. Okey, jadi jawapan di sini yang kita boleh letakkannya adalah barulah kita jawab sebagai kata kerja. Okey, macam mana kita boleh dapat jawapan sebegitu? Caranya adalah kita kena kita kena lihat dari segi subjek dengan predikatnya. Okay, subjek dan predikatnya. Pada bagi subjek batu yang dilontarkannya dan juga di predikat iaitu mengenai kepala seorang kanak-kanak yang lalu di situ. Okey. Jadi tips dia dekat sini untuk menjawab mengenal pasti golongan kata bagi perkataan yang telah dimentionkan tersebut. Okey, kita kena melihat pada subjek dengan predikat. Okey, itu saja. Jadi dapatlah satu markah lah. Okey. Seterusnya soalan 33. Okey, soalan 33 di sini dia berpandukan daripada gambar raja. Okey. Okey, jadi kita kena merujuk semula nota ataupun nota kita mengenai pembahagian kata praklausa, kata praklausa dengan kata apa lagi tu kata praklausa dengan kata prafrasa. Okey.
Setiap dua kata tersebut dia ada dibahagikan kepada beberapa kata yang kecil lah, ataupun telah dipecahkan kepada yang lebih kecil. Jadi misalnya kata praklausa ini dia dibahagikan kepada berapa? Misalnya kata tanya, okey, kata perintah, kata pangkal ayat dengan kata seru, sama juga dengan kata prafrasa. Okey, dia ada dibahagikan kepada beberapa lah. Okey. Okey, bukan prafrasa pasca frasa. Okey, pasca frasa. Alright. Okey, jadi di sini kita kata praklausa, kata prafrasa. Betul lah. Dan juga kata pasca frasa. Frasa, kata pasca frasa. Okey, jadi tiga ni yang akan membahagikan kepada beberapa golongan kata yang lebih kecil. Okey, jadi boleh merujuk kepada kata tugas lah. Okey, nota kata tugas. Nota kata tugas dekat sini. Okey. Jadi setiap daripada tiga kata tersebut dia dipecahkan kepada beberapa kata golongan kata yang lain lah. Okey. Jadi di sini yang kita akan gunakan pengetahuan kita untuk menjawab soalan inilah. Biasanya dia akan bagi soalan berdasarkan gambar raja lah untuk menentukan lah. Begitu. Okey. Jadi kita terus start saja soalannya. Okey. Soalan A. Apakah P dan Q? Okey, P dan Q di sini. Okey, so untuk P ni kemungkinan dia adalah antara tiga ni. Sama ada kata praklausa, kata pasca frasa dan juga kata prafrasa. Okey, tiga ini. Okey, jadi kalau korang boleh tahu dari segi pecahannya, okey, kita tidak ada masalah untuk menjawab soalan inilah. Okey. Jadi untuk yang gambar raja seperti ini, okey, sudah dibahagikan kepada beberapa golongan kata yang lain. Cuma kita tidak pasti antara tiga tersebut, sama ada praklausa, pasca frasa dan juga prafrasa. Okey. Itu untuk P. Okey, so sebab dia minta P kan. Okey. Jadi jawapan yang kita boleh letakkan di sini pada jawapan P ialah kata praklausa. Praklausa. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada Q pula. Okey, Q. Okey. So di sini kita sudah pun tahu bahawa kata praklausa ini dia dibahagikan kepada beberapa golongan kata. Yang pertama adalah kata tanya, kata perintah, kata pangkal ayat dan kata seru. Cumanya yang Q ni apa jawapan yang kita boleh letakkan di sini ya. Jadi jawapan untuk Q ialah kata pembenar. Kata pembenar. Okey, jadi ni pasti untuk ni kita kena pastikan kita kena ingat tiga kata yang ini, kata praklausa, kata pasca frasa dan juga kata prafrasa serta beberapa pembahagian kecil. Ya. Supaya kita boleh dapat jawab soalan sebegini semasa korang ada trial exam ataupun exam lah. Gitu. Okey. Jadi sudah dapat 1 markah dan 1 markah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okey, 33 B. Okey. Tadi kita dah dapat jawapan Q tu adalah kata pembenar. Okey. Kata pembenar di sini kita kena ingatlah apa yang boleh kita gunakan sama ada ataupun contoh kata pembenar ialah
benar dan betul. Benar dan betul. Ada juga satu kata yang boleh diterima, iaitu ya. Jadi kata pembenar ni, pada asalnya memang dia ada dua sajalah. Tapi untuk membina ayat yang menggunakan kata pembenar yang telah kita gunakan ataupun telah kita jawabkan tadi, sama ada kita harus menggunakan perkataan benar dan juga perkataan betul. Ataupun kalau dalam ayat itu tidak ada kedua-duanya, perkataan ya boleh diterima. Jadi pada soalan B dia minta kita untuk bina satu contoh ayat yang menggunakan kata Q. Jadi kita letak ya, ataupun kita tulis ayat kita sendirilah, tapi mesti berpandukan daripada kata pembenar di mana yang telah kita jawabkan tadi pada bahagian Q. So kita letakkan ya, kami pernah ke situ. Jadi dah dapat markahlah. Jadi sudah pun selesai. Jadi kita pergi kepada soalan ke-34 pula ataupun soalan keempat. Soalan 34. Berikan makna imbuhan pada perkataan yang berhuruf condong dalam ayat-ayat di bawah. Makna imbuhan ini, setiap satu makna kata imbuhan yang telah dibentuk, dia membawakan maksud yang berbeza-beza. Di mana perkataan kata dasar tersebut, kata dasar dia sudah memiliki maksudnya yang tersendiri. Tetapi apabila telah dibentuk kata ataupun mengalami proses pengimbuhan, sudah mengalami pembentukan ataupun kejadian makna yang baharu. Jadi, bila diletakkan dalam sesuatu ayat, perkataan yang telah diletakkan imbuhan tersebut, makanya sudah memberikan makna yang berbeza. Dia sebenarnya bergantung daripada konteks ayat itu sendiri. Misalnya, dalam soalan ini, 34, berikan makna imbuhan pada perkataan yang berhuruf condong dalam ayat-ayat di bawah. Soal 34A, tuan rumahnya akan memberi pembakar roti yang baharu. Jadi pembakar roti itu sebenarnya dia berasal daripada kata dasar ataupun daripada kata yang belum dibentukkan lagi kata imbuhan, iaitu bakar roti. Bakar roti. Kalau kita lihat pada kata dasar tersebut ataupun perkataan yang belum dibentuk pengimbuhan ataupun belum mengalami proses pengimbuhan, bakar roti itu dia adalah kata kerja. Kerana perkataan bakar itu adalah kata kerja. Tetapi apabila telah dibentuk perkataan bakar menjadi pembakar, pembakar roti, imbuhan pem yang telah ditambahkan pada kata dasar bakar itu, ia membawa maksud apa sebenarnya? Jadi dia sudah mengalami proses, bila sudah mengalami proses pengimbuhan pada kata dasar tersebut, ia sudah pun membawa maksud yang berlainan. Jadi bila dimasukkan dalam ayat tersebut, ia sudah membawa konteks maksud yang berlainan. Jadi jawapan untuk 34A ini ialah alatlah. Ia membawa maksud sebagai alat di mana untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu. Mungkin tak nampaklah. Kita letak dekat sini. Jadi pada imbuhan yang telah diletakkan pada kata dasar tersebut, ia membawa maksud sebagai alat. Untuk melakukan sesuatu. Seterusnya. B.
Okey, imbuhan yang diletakkan di sini adalah kesengsaraan. Di mana ia telah sebelum ditambahkan imbuhan ke an, kata dasarnya adalah sengsara. Okay, jadi bila telah ditambahkan imbuhan ke an, ia menjadi kesengsaraan. Okay, kesengsaraan. Okey. Jadi kesengsaraan tu dalam konteks ayat yang digunakan, okey, membawa maksud ialah keupayaan. Okey, keupayaan di mana ia merujuk kepada dari segi perbuatan dia lah, merujuk kepada perbuatan dia. Keupayaan. Okey. Jadi sudah pun kita selesailah jawab untuk 34 ini. Jadi dapatlah 1 markah dan juga dapat 1 markah. Okey. Seterusnya pada soalan 35. Okey, soalan 35. Okey, so ini adalah jenis binaan frasa. Okey, untuk jenis binaan frasa ni dia ada terbahagi kepada 2 iaitu frasa endosentrik dan juga frasa exocentrik. Frasa endosentrik dan juga frasa exocentrik. Okey, jadi jenis binaan frasa ni lah. Okey. Jadi sudah jelas di sini bahawa dia minta kita untuk meletakkan X dan Y. Jadi X dan Y ni adalah pecahan daripada jenis binaan frasa tersebut. Okey. Jadi jenis binaan frasa ni sudah tentunya ataupun jawapannya adalah frasa endosentrik dan juga frasa exocentrik. Okey, jadi itulah jawapan dia. 1, 2. Okey, sudah pun kita dapat jawapan dia. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan B. Bina satu ayat yang mengandungi jenis binaan frasa Y. Jadi frasa Y itu merujuk kepada frasa exocentrik. Ya, frasa exocentrik. Okey, so kita sambil-sambil itu kita rujuk nota yang kita ada di kat sini. Okey. Untuk frasa exocentrik kita kena ketahuilah apa contoh penggunaannya di situlah. Okay, misalnya frasa endosentrik, apa contoh perkataan dia? Okey, sama juga dengan frasa exocentrik. Okey. Sambil itu saya kena rujuk jugalah dekat sini. Okey. Jadi kita kena ingatlah apa contoh kata bagi frasa endosentrik dan juga exocentrik lah dekat sini. Okey. Jadi sambil-sambil itu korang juga kena rujuk baliklah notanya pembahagian dua jenis binaan frasa tersebut. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan 35B dan minta kita membina satu ayat yang mengandungi jenis binaan frasa Y. Jadi frasa exocentrik ini salah satu contoh kata yang di sini digunakan adalah ke. Okey, adalah ke. Jadi kita kena bina ayatlah yang menggunakan mana-mana kata yang di bawah frasa exocentrik tersebut.
Jadi saya terus meletakkan jawapannya dekat sini. Okey, jawapannya mereka ke Sabah. Okey, ada penggunaan perkataan ke. Di mana perkataan ke itu adalah di bawah frasa exocentric. Okey, jadi pun sudah dapat 1 markah. Okey. Seterusnya kita pergi ke soalan 36. Okey. Okey, soalan 36. Okey, soalan 36 ni dia adalah menanyakan 3 soalan yang berbeza. Yang pertama adalah dia minta kita soalan bentuk, soalan ragam dan juga soalan konstituen ayat. Okey, soalan konstituen. Okey, bentuk ayat ni dia ada terbahagi kepada 4 bentuk. Sama juga yang macam mana yang telah saya sebutkan pada awal-awal lah. Antara bentuk ayat tersebut adalah ayat tunggal, ayat terbitan, dan juga ayat majmuk. Okey, 3 bentuk. 3 bentuk ayat yang sudah dibentuk daripada perkataan yang adalah. Okey. Jadi jawapan yang kita boleh letakkan di sini. Okey. Soalan yang berikut berdasarkan petikan di atas. Okey, jadi untuk kita nak kena mengenal pasti tersebut, okey, kita lihat pada soalan dia lah. Okey, nyatakan bentuk ayat bagi ayat pertama. Jadi ayat pertama tu ialah filem ialah hasil garapan pelbagai seni mengenai budaya masyarakat. Okey. Jadi bentuk ayat ni kemungkinan sama ada dia adalah ayat tunggal, ayat majmuk, ayat apa? Ayat antara dua lah. Begitu. Tapi kalau kita lihat pada ayat pertama tersebut, dia adalah ayat tunggal. Ayat tunggal yang mengandungi subjek dan juga predikat. Dia belum digabungkan lagi kepada ataupun menjadi ayat majmuk, kerana bila ia membentuk sebagai ayat majmuk, harusnya dia menggunakan kata hubung seperti dan, mengenai dan apa lagi? Atau dan sebagainya yang menggunakan kata hubung. Jadi jawapannya di sini adalah ayat tunggal. Okey, dapatlah 1 markah. Okey, seterusnya ragam ayat. Okey, dia minta ragam ayat sama ada ayat pasif ataupun ayat aktif. Okey. Dia minta di sini di ayat yang kedua. Di ayat kedua. So kita lihat pada ayat yang kedua. Ayat kedua adalah cetusan pemikiran pengarah dapat dikutip daripada pembikinannya. Okey. Adakah ia adalah ayat pasif ataupun ayat aktif? Jadi ingat semula apa maksud ayat aktif dan juga ayat pasif. Okey, ayat aktif itu yang normal lah, yang belum diterbalikan lagi, dan sebaliknya bagi ayat pasif. Okey. Cetusan pemikiran pengarah dapat dikutip daripada pembikinannya. Jadi ia telah disongsangkanlah yang asalnya ialah pembikinannya yang telah dikutip dapat mencetuskan pemikiran pengarah. Okay, jadi pada ayat yang kedua, soalan B itu, jawapannya ialah ayat pasif. Ataupun jawapan lain adalah ragam ayat pasif. Okay, sudah selesai. Okay, yang soalan C, apakah konstituen ayat bagi ayat ketiga? Okay, sama juga seperti ayat ayat pasif dan juga ayat aktif. Okay, tapi dari segi perbezaan dia, kalau ayat pasif ini, dia boleh mengubah sesuatu kata. Sama ada kita boleh mengubahkannya sebagai dengan meletakkan imbuhan ataupun sebaliknya. Maksudnya tak perlulah di situ. Jadi kita boleh tukarkan saja ataupun terbalikannya begitu saja. Okey. Jadi sama konstituen ayat ini, konstituen ayat di ayat ketiga iaitu sama ada cerita itu benar atau hayalan, filem bercerita tentang kehidupan manusia. Yang di mana pada asalnya ialah filem bercerita tentang kehidupan manusia sama ada cerita itu benar atau hayalan. Jadi dia tidak ada mengalami sebarang proses perubahan kata tersebut.
sama ada ia menukarkannya menjadi kata ganda, mengalami proses imbuhan ataupun sebagainya, kerana dia boleh ditukarkan begitu sahaja. Faham Okey. Jadi konstituen ayat di sini sama ada ayat songsang. Jadi jawapannya ialah ayat songsang. Okey. Susunan songsang ataupun susunan biasa. Jadi memandangkan ia telah diterbalikan, kita tuliskan sebagai susunan songsang. Kalau tidak diterbalikan, kita panggil dia sebagai susunan biasa. Jadi dapatlah 3 markah untuk soalan 36 ini. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan 37. Okey, soalan 37. Okey. Sayur dan ikan yang dijual di gerai baru itu sungguh segar dan murah. Okey. Jadi ini adalah ayat sintaksis. Okey, yang ini senang saja kita kenal pasti. Okey. Yang pertama di sini ialah soalan A, jenis ayat majmuk. Ingat jenis ayat majmuk ni dia ada dipecahkan kepada beberapa. Salah satunya ialah dia dipecahkan kepada ayat gabungan dan juga ayat relatif. Okey. Paling senang kalau ayat relatif tu kita melihat pada penggunaan perkataan yang. Okey. Perkataan ayat majmuk menggunakan perkataan yang. Sementara ayat majmuk gabungan, okey. Ayat majmuk gabungan menggunakan dua kata hubunglah dalam satu ayat. Menggunakan satu ayatlah dua kata hubung. Penggunaan dua kata hubung. Okey. Ataupun lebih daripada penggunaan lebih daripada satu kata hubung. Okey. Jadi berdasarkan daripada pemahaman kita ni, kita kena menjawablah pada soalan yang ini. Soalan A. Nyatakan dua jenis ayat majmuk yang membentuk ayat di atas. Yang pertama ialah penggunaan perkataan yang. Jadi jawapannya adalah ayat relatif. Ayat relatif ataupun kita jawab ayat majmuk pancangan relatif. Okey. Jadi saudara dapat markah. Okey, seterusnya yang kedua adalah ayat majmuk gabungan. Okey, ayat majmuk gabungan sebab pertama sudah menggunakan yang. Kedua dia menggunakan perkataan dan. Jadi jawapannya adalah ayat gabungan ataupun ayat majmuk gabungan. Okey, jadi sudah pun dapat jawapan. Okey, so dapatlah satu markah. Jadi sudah pun selesai. Okey, seterusnya soalan 37B, tulis dua ayat tunggal yang terkandung dalam ayat di atas. Nah, jadi berdasarkan daripada yang sudah ayat yang kita dapatkan ini ialah ayat majmuk. Sekarang dia minta kita untuk tuliskan dua ayat tunggal. Jadi kita kena pecahkan beberapa ayat tunggal itu. Maksud itu yang pendek lah, secara pendek. Okay, so kita berikan jawapan dekat sini. Misalnya yang pertama adalah sayur dijual di gerai baru itu. Okey, jadi ayat tunggal ni dia tidak akan menggunakan lagi kata hubung. Okey, yang kedua, kita boleh pecahkan ikan dijual di gerai baru itu. Ketiga, kita tulis sayur sungguh segar. Keempat, ikan sungguh segar. Okey, jadi sudah selesai. Sebenarnya banyak lagi kita boleh pecahkanlah. Tapi
pastikan kita tulis tu betul lah. Dan biasanya kalau ayat tunggal tu dia tidak akan menggunakan kata hubung. Ya. Jadi itu konsep dia ayat tunggal. Okey. Jadi sudah dapat 4 markah. Okey, sudah selesai. Okey, jadi kita boleh pergi kepada soalan yang seterusnya pula. Okey. Soalan 38. Bina satu ayat yang mengandungi proses-proses yang berikut. Okay, penyusunan semula melalui ayat songsang dan juga perluasan melalui komplementasi. Jadi kita kena ingat semula kedua-dua ni lah. Apa maksud penyusunan semula melalui ayat songsang dan juga perluasan melalui komplementasi. Okay, jadi yang ini saya ingat saya dah pernah ajarkan sebelum ini. Okey, so kita rujuk kepada topik sintaksis juga lah. Dia ada dekat topik. Sekejap Okey, dia ada dekat topik susunan konstituen ayat. Okey. Okey, sorry. Proses penerbitan ayat. Okey. Okey, penyusunan semula. Okey, penyusunan semula melalui ayat songsang. Okey, kita tengok dulu dari segi konsep dia, boleh rujuk pada buku masing-masing. Okey, penyusunan semula melalui ayat songsang ini ialah proses menukar kedudukan subjek dan predikat daripada susunan asal kepada susunan baharu. Okey, jadi sebenarnya dia cuma diterbalikan sahajalah. Okey, contohnya adalah semua warga negara harus berkorban untuk tanah air. Jadi dia telah dilakukan penyusunan semula melalui ayat songsang, iaitu harus berkorban untuk tanah air semua warga negara. Itu contoh ayat yang pertama. Contoh ayat kedua adalah mereka hendak pulang juga walaupun hujan sangat lebat. Jadi telah dibuat penyusunan semula, iaitu hendak pulang juga mereka walaupun hujan sangat lebat. Dan yang ketiga, pemenang menerima hadiah masing-masing 2 hari lalu. Jadi dia telah disusunkan semula melalui ayat songsang, iaitu 2 hari lalu pemenang menerima hadiah masing-masing. Okey. Okey, yang kedua adalah perluasan melalui komplementasi. Okey, melalui komplementasi, iaitu satu aktiviti meluaskan ayat dengan menggunakan kuasa komplement. Jadi melalui proses ini kuasa komplement dipancangkan ke dalam ayat berkenaan, lalu membentuk ayat majmuk pancangan komplement. Contohnya, pada ayat asal, dia ada satu perkataan yang telah digugurkan untuk membentuk menjadi satu ayat barulah. Hanya ada satu perkataan yang perlu digugurkan supaya boleh digabungkan dengan frasa lain. Contohnya, kami sudah mengagak sesuatu. Kami akan dipersalahkan. Jadi perkataan sesuatu digugurkan untuk menggantikan kepada satu kata. Biasanya kita akan menggunakan kata hubunglah begitu. Okey, macam tadi. Okey, kami sudah mengagak sesuatu. Kami akan dipersalahkan. Okey, jadi sebenarnya dia dibentuk 2 ayat lah menjadi satu. Okey, jadi dia sudah menjadi perluasan melalui proses komplementasi, iaitu kami sudah mengagak bahawa kami akan dipersalahkan. Tapi kalau tidak menggunakan kata hubung pun sebenarnya tidak apa, sebab sebenarnya kita sudah boleh membuat ataupun kita sudah boleh membentuk beberapa ayat tunggal yang harusnya tidak perlu dipecahkanlah. Maksudnya itu boleh terus digabungkan. Okey, macam contoh, kami sudah mengagak. Itu ayat pertama. Kami akan dipersalahkan. Itu ayat yang kedua. Okey. Right, nanti saya akan snap nota lah kalau tidak berapa clear lah dekat sini. Okay, sebab saya saya tak dapat tulis dekat sini lah. Okay. Jadi
Apa yang perlu kita kena buat di sini untuk menjawab soalan ini ialah bina satu ayat yang mengandungi proses-proses penyusunan semula ayat songsang melalui ayat songsang dan juga perluasan melalui komplementasi. So, maksudnya di sini adalah kita kena dalam satu ayat itu kita kena menggunakan dua proses yang berbeza. Jadi dua tu dia digabungkan menjadi satu. Ya, dua tu dia menggunakan dua proses menggunakan satu ayat. Jadi saya tulis dekat sini lah. Okey. Berlari. Okey, berlari mereka di pantai ketika hujan turun. Okey, macam mana kita di sini kita tengok contoh di sini ya. Okey. Berlari mereka di pantai ketika hujan turun. Sebenarnya dia diterbalikkan ataupun disongsangkan di mana ayat biasa ataupun susunan biasa membentuk menjadi mereka ketika hujan turun berlari mereka di pantai. Jadi ini adalah susunan biasa. Ini susunan biasa. Yang saya tuliskan dia sebagai jawapan itu adalah susunan songsang. Jadi susunan ayat ini telah disongsangkan. Asalnya adalah yang inilah. Okey. Seterusnya kita lihat di mana perluasan melalui komplementasi. Okey. Komplementasi ini kita boleh sebenarnya pecahkan kepada dua. Menjadi dua ayat tunggal. Kita boleh hilangkan mana-mana satu perkataan di sini asalkan tidak menghilangkan sesuatu makna secara maksud asalnya itu. Jadi kita boleh letakkan sama ada kita boleh letakkan kita pecahkan kepada dua ayat majmuk sekarang. Dua ayat tunggal sekarang. Yang pertama adalah mereka yang pertama berlari mereka di pantai. Berlari mereka di pantai. Yang kedua adalah hujan turun. Okey. Jadi yang telah dihilangkan di sini adalah perkataan ketika. Okay, jadi korang kena perlu merujuk semula kepada proses pembentukan ayat kerana sering ditanyakan dalam bahagian B. Okay, sering ditanyakan dalam bahagian B. Okey. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada soalan 39. Okey, yang ini sepatutnya kita sudah belajarlah pada minggu lepas. Tapi sebabkan saya tidak sempat kerana waktu tidak mengizinkan. Okey, jadi hari ini saya akan ajar sedikitlah bagaimana cara untuk menjawab soalan ni. Okey, untuk soalan analisis kesalahan bahasa memang adalah soalan wajib untuk ditanyakan dalam bahagian B. Okey, jadi di mana untuk menjawab soalan analisis kesalahan bahasa ini, kita mesti banyak mengetahui ataupun memiliki pengetahuan yang bagus dalam bidang morfologi dan juga sintaksis. Okey. Sepatutnya di sini saya kena bagi korang nota macam mana untuk menjawab soalan analisis kesalahan bahasa. Okey, untuk soalan analisis kesalahan bahasa biasanya akan ada kesalahan-kesalahan yang boleh kita kenal pasti dalam satu petikan seperti soalan ni lah. Ya. Contohnya, kebiasaannya untuk jenis kesalahan bahasa dia ada 6. Dia ada 6. Yang pertama adalah kesalahan ejaan. Okay, kesalahan kosakata, kesalahan tanda baca, kesalahan morfologi, kesalahan sintaksis dan kesalahan penanda wacana. Jadi 6 kesalahan ini kebiasaannya dia ada dalam petikan yang telah diberikan seperti ini. Okey. Untuk menjawab soalan ini kita kena jawab berdasarkan daripada pengetahuan kita lah, yang di mana yang pertama kita kena mengenal pasti apakah kesalahannya. Jadi di sini sepatutnya ada di sini kena isilah ruang kesalahan. Jadi kenal pastilah apa kesalahan tersebut. Okay. Seterusnya, sebab kesalahan. Kena menyatakan sebab kesalahannya. Dan yang ketiga adalah pembetulan, di mana kita akan membetulkan daripada kesalahan yang telah kita betulkan tadi. Ya.
Okey, jadi soalan ni bernilai 3 markah. Maksudnya di sini satu kesalahan dengan satu sebab dan juga satu pembetulan yang lengkap, semuanya akan membawa 3 markah. Jadi jadi soalan A di sini 1 markah, soalan B 1 markah dan soalan C, soalan A 3 markah, B 3 markah dan C 3 markah. Jadi totalnya ada 9. Jadi setiap satu kesalahan, satu sebab kesalahan, satu pembetulan masing-masing membawakan 1 markah. Kalau ada salah satu daripada 3 tersebut, maka pengurangan markah akan dilakukanlah. Okey. Jadi biasanya ada 6 kesalahan bahasa sajalah yang kita boleh kena pastilah, sama ada ejaan, kosakata, tanda baca, morfologi, sintaksis dan juga penanda wacana. Okey, jadi caranya adalah kita kena bacalah petikan yang telah disediakan dan pastikan kebiasaannya mungkin dia akan lebih banyak menanyakan ataupun dia minta kita untuk mengenal pasti kesalahan morfologi dengan sintaksis. Okey. Jadi untuk tu morfologi dan sintaksis harus pastikan mempunyai pengetahuan yang kuat. Kalau tidak kita akan nampak ayat tu semuanya menjadi betul. Ada juga yang salah sebenarnya. Ya. Okey, kita nampak semua ayat yang digunakan tu betul kan? Tapi sebenarnya ada sedikit kejanggalan ataupun kesalahan yang kita sendiri tidak tahu. Sebab kita tidak memiliki pengetahuan dari segi morfologi dan sintaksis yang cukup di sini. Okey. Jadi dalam petikan ni, dalam petikan ni kita terus kena pastilah apa kesalahannya. Yang pertama adalah jika sekiranya. Jika sekiranya. Okey, jadi di soalan kita jumpa perkataan ini dalam satu ayat. Kita kena meletakkan 3 titik di hadapan dan juga 3 titik di belakang. Okey. Kemudian kita kena menyatakan sebab dia. Kenapa? Sebab di sini penggunaan jika sekiranya itu menjadi salah kerana menggunakan 2 kata hubung keterangan yang sama fungsi ataupun makna secara berderetan dalam klausa yang sama. Okey. Jadi kita harus betulkanlah. Jadi daripada kesalahan yang telah kita jumpa tadi, kita harus betulkan. Okey, jadi pembetulannya adalah jika ataupun sekiranya. Okey, jika ataupun sekiranya. Jadi sebenarnya kalau ikut pada kesalahan tersebut, sebenarnya tidak boleh menggunakan 2 kata hubung yang sama apatah lagi ia digabungkan. Macam contohnya jika sekiranya. Kalau kita ingin menyatakan sebab, cukup hanya kita menggunakan perkataan jika ataupun sekiranya. Jangan gunakan kedua-dua sekali kerana sama saja dari segi maksud dia. Kita gabungkan kedua-duanya sekali. Ya. Okey. Yang kedua pula adalah mengapa kejap. Saya rasa kita dapat kita salah dapat text code. Sebab di sini macam tak ada pula tak ada pula yang kita nampak daripada petikan ni kan. Saya rasanya teks ni sudah salah lah di sini. Sebab saya sambil tu saya merujuk kepada skema jawapan. Jadi skema jawapan ni dia berbeza dia tak sama dengan petikan. Maksud saya tak ada perkataan jika sekiranya mengapakah kejadian jerebu. Sebab di sini dia menceritakan tentang petua kecemerlangan dalam petikan ni. Jadi kita tak dapatlah nak jawab soalan ni. Cumanya yang saya nak boleh sampaikan dekat sini adalah harus pastikan mempunyai pengetahuan terutamanya morfologi dengan sintaksis dengan cukuplah, sebab kita akan menyatakan ataupun kita kena jawab soalan
ataupun kita kena menyatakan sebab kesalahan daripada kesalahan yang telah kita jumpa itu. Dan seterusnya kita buat pembetulan. Okey, satu bahagian kita akan dapat 3 markah lah. Jadi satu dia kira sebagai 111 saja. Begitu. Okey. Jadi itu sajalah untuk kelas ulang kaji kita hari ini. Okey, kini kita terpaksa skip kan sebab skema jawapan dia tak ada untuk ni. Tapi hari ini saya dapat ajarkan jugalah bagaimana untuk menjawab soalan analisis kesalahan bahasa. Jadi di soalan nombor 39 ni adalah soalan wajib, iaitu soalan analisis kesalahan bahasa. Okey. Jadi itu sajalah untuk sesi ulang kaji kita pada hari ini. Sebelum tu ada apa-apa soalan yang ingin korang nak tanyakan untuk set ulang kaji kita pada hari ini? Okey, tak ada. Okey, yang lain? Okey, thank you Iza. Yang lain macam mana? Syah, Syazza dan juga Kak Wati ada soalan nak tanya? Okey, tak ada juga. So, semua tak adalah kan nak tanya lagi. So, nanti video ni saya akan upload untuk korang untuk korang rujuk semula sebagai ulang kaji. Okey, dan itu saja untuk kelas kita hari ini. Okey, terima kasih Syah, terima kasih Syazza, terima kasih Kak Wati dan juga terima kasih Iza untuk kehadiran ke kelas kita pada hari ini. Okey, semoga dengan kelas kita pada hari ini, sesi ulang kaji kita pada hari ini dapat membantu untuk membuat ulang kaji seterusnya kita mendapatkan tips-tips yang saya telah kongsikan. Mana yang saya suruh korang rujuk tu kena tengok semula sebab sama juga seperti bahagian A, bahagian B juga ada menanyakan semua bidang lah, bidang morfologi dan juga bidang sintaksis. Dan satu soalan wajib analisis kesalahan bahasa, kita harus menggunakan pengetahuan morfologi dengan sintaksis ini untuk menjawab soalan nombor 39 itu. Jadi itu saja untuk kelas kita hari ini. Kita berjumpa lagi untuk sesi ulang kaji yang kedua pada minggu hadapan. Terima kasih dan selamat malam. Okey, sama-sama.